Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar cikgu lah. Okay, so kita akan start dengan bab baru lah sebab kita bab 4 yang kita dah memang habis. So kita akan start dengan bab baru iaitu bab 5 iaitu ikatan kimia. Okay, so cikgu harap siapa yang lupa muka cikgu macam mana, ni lah muka cikgu kimia kau ya. Okay, cikgu akan dah start, kita akan start kelas dah lah. Cikgu dah habis cuti bersalin. So kita akan start kelas. So cikgu harap korang, cikgu minta maaf lah sebab memang lambat bagi tahu untuk kelas ni. Tapi untuk next nanti insyaAllah. Sebab hari ni ada benda hal sikit. Cuma nak bagi tahu awal lah ya. Nanti hari kita besok kita cuti. Lepas tu lusa tak ada kelas. Tulat tu cikgu akan ambil vaksin, jadinya berkemungkinan besar tak ada kelas ataupun cikgu akan buat petang. Kita akan confirmkan balik. Okay, so cikgu akan teruskan sajalah. Harap ni korang dah get ready dah. Cikgu rasa korang dah baca sikit-sikit kan sebab nota dia yang cikgu dah bagi kan. Jadinya hopefully korang dah ada lah gambaran sikit apakah itu ikatan kimia. Okay, alright, sekejap ya. Okay, so cikgu nak present dah. Okay, so sekarang ni cuba korang bagi tahu cikgu, adakah korang boleh nampak presentation cikgu tu? Nampak ke hidup? Boleh respon? Boleh. Boleh Nampak. Boleh. Okay, terbaik. Okay, bagus. So kita akan teruskan, okay? So kita tengok yang pertama dulu. Nama dia ikatan kimia. Cikgu tak nak korang fikir ikatan kimia ni benda yang susah, benda yang kimia lah sangat. Okay? Sebenarnya benda ni simple saja. Awak kena ingat satu benda. Semua benda kat dunia ni, dia nak wujud sebagai diri dia sendiri, dia akan ada yang berpasangan. Itu tak macam manusia. Betul tak? Haiwan pun berpasangan. Kalau korang nak tahu molekul-molekul, kertas-kertas, paper-paper, pen ke apa benda udara pun, dia mesti ada pasangan dia ataupun ada geng dia. So, geng-geng ni diikat dengan satu jenis ikatan. Kita panggil kalau yang bahan-bahan kimia, kita sebut sebagai ikatan kimia lah. So, kalau macam manusia sekalipun, kalau dia berkahwin, berpasangan, dia akan diikatkan dengan satu ikatan. Perkahwinan ke, pertunangan ke, boyfriend-girlfriend ke, macam korang yang syok ni kan. Okay, macam itulah. So, ikatan tu yang kita nak belajar. Apa jenis ikatan kimia yang ada dekat dunia ni. Tapi, ikatan kimia berada di dunia ni memang banyak lah. Tapi pada peringkat korang ada beberapa saja yang korang akan belajar lah. Okay. So, ikatan kimia. Kita pergi next. Okay. Dia kata apa? Kita akan belajar asas pembentukan satu sebatian. Dia macam ni. Bila satu sebatian tu terbentuk. Apa benda sebatian tu? Sebatian tu apa dah lupa dah. Sebatian tu apa dah? Okay. So anak-anak, sebatian tu benda. Sebatian tu adalah satu benda yang terhasil daripada satu ikatan. Sebatian tu apa contohnya cikgu? Alah, kita kena belajar. Natrium klorida garam, sebatian. Betul tak? Apa lagi sebatian? Karbon dioksida pun sebatian. Macam tu lah benda-benda yang bercampur, bergabung tu sebatian lah. Jangan cakap sebatian tu apa pula. Jangan lupa dah. Okay, next. Kita tengok. Okay, kalau korang tak nampak ke, tak dengar ke, tak clear ke, sila respon dan bagi tahu jangan senyap je. Okay, now. Kita tengok dia kata apa. Sebatian terbentuk daripada dua atau lebih unsur yang bergabung. Dia kata apa? Sebatian terbentuk daripada dua atau lebih unsur bergabung. Dia terbentuk daripada dua atau lebih unsur yang bergabung. Okay? Dia mestilah dua atau lebih. Kalau satu seketul je, mana boleh membentuk sebatian, mana boleh membentuk ikatan. Dia mesti kena dua atau lebih. Cerita dia. So, bagaimana unsur bergabung untuk hasilkan sebatian? Okey, itu tak apa. Jangan risau. Now, kita tengok Okey, cikgu dah cakap. Benda yang nak membentuk sebatian, dia mesti dua atau lebih. Tapi, gas adi. You dah belajar apa itu gas adi? Gas adi tu benda cikgu. Dah lupa. Gas adi tu apa? Aina Madia, apa gas adi? Gas adi tu kalau jadual berkala, dia kumpulan berapa Aina Madia? Tidur. Kumpulan berapa? Kumpulan berapa? 18. Yes. Aina Madia dah jadi kimia Kumpulan 18. Siapa yang kaya ni? Ya cikgu.
Siapa ni? Anu Madia. Nah, dah jadi yang kain. Okay, so kumpulan 18. Yes. Gas Adi kumpulan 18. Korang kena dah tahu dalam kepala otak korang dah tahu. Bukannya baru kumpulan 18 tu dia dah belajar. So kumpulan 18 ni dia memang wujud sebagai monoatom. What does it mean by monoatom? Dia ni dah hidup stabil. Dia dah stabil. Kenapa dia stabil? Sebab dia dah mencapai susunan elektron apa? Dua jenis. Susunan elektron apa? Dua jenis yang kita belajar? Sama ada apa? Yang stabil tu ingat lagi tak? Kita dah belajar dah rasanya. Ada dua jenis. Okey, siapa nak jawab? Jawab je siapa yang boleh jawab. Duplet dan oktet. Very good. Ramai-ramai jawab pun tak apa. Duplet dan juga oktet. So as you know, duplet kena elektron valence hujung sekali 2. Oktet elektron valence dia kenalah 8. So that is why gas Adi dia tak ada wujud dalam sebatian. Dia memang tak ada kena-mengena dengan ikatan kimia. Dia tak masuk dalam satu ikatan kimia. Sebab dia memang dia hidup sombong. Hidup stabil. Dia hidup tak perlukan orang. Dia tak perlu kahwin pun. Gitulah cerita ni. So gas Adi tidak akan wujud sebagai dia tiada ikatan kimia. Okey, you faham Now, maksudnya yang lain cikgu, yes. Kalau unsur yang lain dari kumpulan 1 sampai kumpulan 17, yes, dia boleh bergabung dengan dia boleh membentuk ikatan kimia sebab dia tak duduk seorang-seorang macam kumpulan 18. You have to understand that lah Okay, now. Atom unsur lain. Dia kata apa? Kestabilan susunan elektron boleh dicapai melalui pemindahan dan penguasaan. Okay. Ini maksud dia apa tau? Dia macam ni. Nak membentuk ikatan? Yes. Kalau kau nak bentukkan ikatan, tak ikatan kimia. Ada dua cara je kau boleh nak bentuk ikatan. Dia macam tu Cara nak bentuk ikatan ada dua je. Sama ada engkau pindahkan elektron. Okay. Ataupun kau kongsi elektron. Sama ada kau berpindah atau kau berkongsi elektron. Baru kau boleh bentuk ikatan. Baru kau boleh buat bentuk benda baru. Okay. Apa itu maksudnya pindah elektron cikgu? Okey, kena tahu satu benda. Ikatan ni mesti melibatkan hanyalah elektron valence sahaja. Okey, elektron valence sahaja. Elektron yang kat dalam petala dalam selain elektron valence tu tak boleh terlibat, dia duduk diam-diam. Yang tergedik-gedik nak bercampur dengan orang lain, elektron valence sahaja. Remember, ikatan, kalau nak bentuk ikatan yang melibatkan pemindahan atau kongsi elektron, mestilah elektron valence sahaja. So awak tengok So cara nak bentuk ikatan sama ada pindah atau kongsi elektron. Kalau pindah tu apa maksudnya cikgu? Sama ada elektron itu didermakan ataupun dia terima. Sama ada dia derma elektron dia atau diterima elektron. Itu cara bentuk ikatan melalui pindah elektron. Kalau kongsi, dia share lah. Dengan orang lain, dia tak bagi, dia tak terima, tapi dia share. Dia berpegangan tangan. Macam itulah cara bentuk ikatan. Ini cara bentuk ikatan. Okay. Kena faham benda tu dulu. So, cara membentuk ikatan ni tujuan dia apa? Untuk hasilkan sebatian yang baru. Nak menjadi orang baru. So, macam kita manusia juga anak-anak. Kalau kita nak jadi benda baru, kalau kita nak menghasilkan satu benda yang baru, kalau kita nak berubah hidup, kita kena pindah. Betul tak? Kita kena hijrah. So maksudnya itulah cara lagi sama lah. Cara macam satu molekul pun. Kita kena pindah, kita kena hijrah, baru kita hasilkan benda lain. Ataupun kalau kita nak menjadi benda lain, kita kena kongsi, kita kena share. Maksudnya kalau kita ni bujang, lepas tu kita nak jadi orang lain. Maksudnya kita nak menghasilkan benda lain, kita kena kahwin. Kita kena kongsi hidup dengan orang lain. Contoh ni lah. Macam tu kan? Macam tu Faham So cikgu ulang. Cara bentuk ikatan ada dua cara. Pindahkan elektron ataupun kongsi. Kalau pindah tu apa maksud dia? Sama ada derma atau terima. Elektron apa yang terlibat? Hanyalah elektron valence. You have to remember that. Okay? So I hope you clear. For now, are you clear? Boleh cikgu pergi next? Boleh Kena tanya apa-apa setakat ni? Can I go for next? Hello? Yes, teacher. Boleh Okay. So I go for next Alright. So ikatan kimia terbentuk berlaku pemindahan penguasaan elektron. Okay. So now, sekarang ni kita nak tengok kepada jenis ikatan kimia. Jenis ikatan. Ada dua yang penting yang korang memang kena wajib tahu dan belajar. Yang pertama, ikatan ion. Dan yang kedua, ikatan kovalen. Maksudnya jenis ikatan dua. Okay, jenis ikatan ada dua. Yang pertama, ion. Satu yang kedua ialah kovalen. Korang akan tengok ni. Okay. Dan hanya melibatkan elektron valence yang macam cikgu cakap tadi. Alright, so jom kita tengok yang ni. Yang ni yang tak payahlah tengok ni.
Baca sendiri. Okay. Next. Alright. Nanti jawablah ni. Okay. Kita tengok kepada yang pertama, ikatan ion saja. Mungkin hari ni ikatan ion saja yang cikgu akan cover sebab tak ramai orang dan juga ikatan ion pun boleh tahan juga panjang. Dia ada explanation dia Okay, now. Ikatan ion. Okay. Sekarang ni kita nak pergi jenis ikatan yang pertama ni ni jenis ikatan yang pertama ni. Okay. Ikatan yang pertama. Kena ingat tu. Jenis ikatan yang pertama yang kita nak belajar ikatan ion. So, are you ready for ikatan ion? Okay, bagus. Dah ready? Jom kita tengok. Ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara logam dengan atom bukan logam. Ingat, kalau we talk about ikatan ion ialah berkaitan apa? Apa benda dengan apa benda? Dia mesti logam bersatu dengan bukan logam. Okay. Apa maksudnya logam dengan bukan logam? Contoh, tak payah ambil susah-susah. Korang dah selalu tahu natrium klorida, garam. Selalunya garam memang ikatan ion lah kalau korang nak tahu. Okay. So, contoh garam NaCl, natrium klorida kan. So, you know that natrium klorida ialah NaCl. So, korang juga dah belajar dalam bab 4. Korang dah kenal natrium tu kategorinya apa. Natrium ni adalah logam dan klorida berasal daripada klorin adalah bukan logam. So, nak tanya siapa ni Kita nak recall ni. Kita nak tanya sikit anak murid kita. Siapa yang cikgu nak tanya? Okey, Anati. Apa benda logam natrium kumpulan berapa Anati? Kumpulan 1. Yes, klorin? Klorin. Takkan tak ingat? 17. Yes, kita belajar sikit je kumpulan, tak banyak pun. Okey, nampak tak? So, maksudnya natrium klorida ni adalah satu jenis ikatan ion. Kenapa? Sebab natrium tu logam, klorida bukan logam. Okey, apa lagi contoh kalau nak cakap ikatan ion? Contohnya lah cikgu ambil magnesium bromida. Contoh. Okey, magnesium bromida. Okey. So, magnesium bromida macam mana? Sepatutnya awak dah tahu dah formula kimia. Awak dah belajar bab 3. Macam mana formula magnesium bromida? Okey. Cikgu nak tanya dekat Liana Carmila. Magnesium bromida, macam mana formula dia? Mg Br2. Bagus. Tepat sekali. Bagus. So, it means that you still remember. Okay. Mg Br2. Betul. Sebab Mg ni 2 plus, Br minus, so Br2. So, Mg Br2. Very good. So, yang ni juga ikatan ion. Kenapa? Sebab Mg adalah logam bromin atau ada bromida daripada bromin adalah bukan logam. Okay. So, ni adalah ikatan ion. So, contoh cikgu nak bagi. Cikgu nak bagi contoh Cikgu nak bagi contoh air. Okey, air. H2O. Cikgu nak tanya Suki. Suki, dia ni ikatan ion ke tak Suki? Tak. Sebab apa Suki? Sebab dua-dua bukan logam. That's right. So, this is not ikatan ion because both two adalah bukan logam tambah bukan logam. So, ni bukan ikatan ion. Very good. So, you have to understand which one is ikatan ion and bukan ikatan ion at first place. Itu kena tahu dulu. Okay. So, macam cikgu cakap tadi, ikatan ion melibatkan pemindahan elektron. So, sama ada dia derma ataupun dia terima. Sesuatu atom tu derma ataupun atom tu terima. Okay. So, cikgu akan pergi next ya. Okay. Kenapa dia nak derma dan terima? Satu, dia tujuan hidup dia. Tujuan hidup kita mesti nak jadi orang yang stabil, orang yang kaya, orang yang tak perlu ke orang lain, kita boleh hidup sendiri. So, kenapa ikatan ion tu dibentuk? Dengan mencara menderma atau terima untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Iaitu, apakah stabil tu cikgu? Sama ada duplet ataupun octet. Itu maksud dia. Faham? Okay, jom kita tengok. Next. Alright. Pembentukan ion. Alright, kita nak tengok pembentukan ion Okay. Cikgu okay, so sekarang ni kita dah nak berbicara tentang pembentukan ion. Okay, pembentukan ion ni anak-anak, dia macam ni Sekarang ni awak tahu cikgu ambil contoh natrium klorida. I give the most simple example. Okay.
konon-kononnya kita nak buatkan pembentukan natrium klorida, NaCl. The first thing first lah, awak kena tahu kenapa dia Na seketul, Cl seketul, betul tak? Awak tahu sebab Na tu plus Cl tu, kenapa dia jadi NaCl? Sebab Na plus digabung dengan Cl minus. That's why dia jadi NaCl, betul tak? So, dia ada sebab kenapa yang ni satu kena satu, yang ni dua, ni ketiga ke apa. Sebab apa? Yang ni lah yang menjadikan dia membentuk ikatan. Yang ni mempengaruhi. Okay, so sekarang ni nak membentuk natrium klorida, ion natrium bergabung dengan ion klorida, betul tak? So, macam mana dia membentuk ion natrium dulu? Dia kena bentukkan diri dia ion jadi ion natrium dulu. Klorin pula kena bentuk dia jadi ion klorida dulu. Barulah dia boleh bergabung dua ni. Faham tak? So sekarang ni secara naturalnya, kalau secara natural natrium ni sebelum jadi ion dia adalah natrium biasa. Dia adalah orang yang ganas, betul tak? Natrium 1 ni sangat reaktif kan? Okay, so kalau dia nak membentuk garam, dia kena jadi orang yang lembut, orang yang sabar, baru boleh kahwin. Macam tu kan? Okay, so dia kena bentukkan diri dia jadi ion dulu. So kita akan tengok pada ion natrium dulu So, yang pertama kita kena buat apa dahulu? Okay. Ion logam. Okay, bentukkan ion logam dahulu. So, kalau tengok pada contoh natrium klorida, Na ni adalah susunan elektron dia 281. Betul tak? So, macam mana dia nak membentuk ion natrium? Korang dah belajar dah benda tu. Okay. So, cara nak membentuk ion natrium ialah dia nak, korang tahu natrium ialah Na+. Kenapa dia jadi Na+? Satu positif. Sebab elektron valence ni dia keluarkan, dia dermakan. Betul tak? So, sekarang ni dia jadi Na+, sebab dia dermakan elektron. That's why Na+, sekarang ni susunan elektron dia ialah 28. Yang ni pun sepatutnya korang dah tahu sebab memang kita dah belajar. This one you should know because we have cover about it already. Cikgu terangkan dulu, kalau korang macam ada persoalan sekejap sekarang korang tanya je. Okay, so sekarang ni dia jadi Na+ dengan cara mendermakan elektron. Okey, awak tengok Na. Cikgu nak tegur satu benda. Cikgu dah ambil paper kan. Cikgu ingat tak nak membentuk ingat tak cikgu cakap kalau kita nak lukis atom, awak kena yang elektron dia punya nukleus tu awak colourkan lah kan. Tapi ramai yang tak buat macam tu. So, awak tengok natrium ni gini kan. 2 8 1, betul tak? Ini adalah atom natrium. Dia ni adalah atom natrium. Betul tak? So sekarang ni atom natrium dia nak stable sebab dia nak bergabung ni dengan klorin ni kan. Cara dia macam nak stable macam mana? Dia kena lepaskan elektron valence dia. So it means that dia kena buang ni. Kena derma lah. Ayat dia cantik, kena buang. Kena derma So macam mana cara dia derma? Macam mana dia nak stable? Dengan cara menderma satu elektron valence dia. So sekarang ini adalah atom natrium, betul? Sekarang kita nak membentuk dia sebagai ion natrium. So, ion natrium ialah macam ni. Okay, kalau ion natrium awak nak lukis dia macam cara lukis kan. Kita tengok Ini adalah ion natrium. Faham tak? Okay. So sekarang ni natrium nak jadi ion natrium, caranya ialah dia lepaskan, dia kena dermakan satu elektron valence dia. Mula-mula dia ada 3 petala, betul tak? Kan? Dia ada 3 petala. Tapi bila dikeluarkan satu elektron valence dia, nak untuk dapatkan susunan elektron octet, dia dah hilang satu petala paling luar dia. Okay? So that's why ion natrium dia jadi 28. Dan cara nak menggambarkan lukisan ion natrium, caranya kena ada bracket. Buat bracket ni. Dan juga ada plus 1. Kenapa plus 1? Sebab dia derma 1. Okay. Derma 1 jadilah 1 plus. Maksudnya 1 positif. Derma 2 jadilah 2 positif. Macam itulah.
So, biasalah kan, orang menderma ni orang yang baik, orang yang positif. That's why dia adalah plus. Kita dah ajar. Faham? So, dia membentuk ion natrium dengan cara mendermakan satu elektron valence dia. Okay. So, next, kita tengok pula atom klorin. Okay, kita tengok pada atom klorin pula. Yes? Okay, ada gangguan. Okay, alright. So, sekarang ni, ini adalah ion natrium. So, ini adalah ion natrium. Saya nak bentuk. Sekarang ni, macam mana pula ion klorida terbentuk? Sekarang ni kita buat ion klorida pula. Okay, you see here. Ion klorida. Ion klorida berasal daripada klorin. So, klorin macam mana susunan elektron dia? 2, 8, 7. Betul tak? So, kalau ion klorida, ingat, awak tengok ni, 2, 8, 7. Dia nak jadi ion klorida. Macam mana, kenapa dia jadi ion klorida? Kerana dia menerima satu elektron daripada orang lain. Betul tak? Yang petala hujung sekali valensi 7. So, nak jadi stable, takkan nak buang 7, mestilah dia ambil 1. That's why dia negatif. Orang yang minta ni orang negatif. So, kalau ion klorida, dia punya susunan elektron dah jadi 2, 8, 8. Betul tak? So, jom kita lukis macam mana atom klorida jadi ion klorida. So, yang ni adalah atom klorida dulu. 1, 2, 3. Okay. So, 2, 8, 7. Okay. So, ini adalah atom klorida. Atom klorin, sorry. Atom klorin. Dia nak jadi atom klorida. Macam mana ala atom klorida? Dengan cara terima satu lagi. So, sekarang ni 1, 2, 3. So, petala dia masih sama tak cikgu? Yes, petala dia masih sama 3. Sebab petala yang hujung sekali yang 3 tu hanya perlu menerima satu lagi saja. So, cara lukisan dia 2, 8, 8. Okey. Ini cara dia pula macam mana cikgu? Kalau ikatan ion, mesti kena ada bracket juga. Dan juga satu negatif. Kenapa satu negatif? Sebab dia terima satu. Okey. Yang ni ialah ion klorida. Faham tak? Cikgu nak tegur satu benda. Korang dalam exam paper korang cikgu yang cik itu, korang yang siapa yang buat bulat ni, saya tak ingat siapa, dia hanya buat bulat je. Maksudnya bulatan tu dia buat bulat je. Tak colour kan. Salah tak boleh. Kerana SPM tak nak terima. So mesti colourkan bulat tu. So sekarang ni awak tengok ion sekarang ni kita dah bentukkan ion klorida. Yang ni pula kita dah bentukkan ion natrium. So awak tengok sini. Ion natrium, okey. Ion natrium dia dermakan, okey. Ion natrium dermakan satu elektron. Derma satu elektron. Dia derma kat siapa? Dia akan derma dekat atom klorida. So atom klorida bila dia terima bila dia terima satu elektron valence daripada natrium, dia akan jadi ion klorida. Okey? Cikgu ulang tadi. Atom klorin akan terima satu elektron daripada natrium tadi untuk membentuk ion klorida. Okey? Atom klorin akan terima satu elektron daripada natrium tadi untuk membentuk ion klorida. So ini adalah ion klorida. Faham tak? Okay, so apa jadi cikgu? So what kan? So what je cerita dia ialah cara pembentukan dia ialah begini. So apa cara kesimpulan kita nak buat? So cara kesimpulannya ialah gini. Kalau korang nak melukisnya kan. So maksudnya okay. Korang nampak tak? Na plus dia akan bergabung dengan
Cl minus. So, cara pembentukan dia akan membentuk sebatian. Cara tulis sebatian. Kalau dia kata lukis sebatian, cara sebatian ni dah tak ada dah tambah ni. Dia terus melekat sahaja. So, inilah dia. Bila dia bergabung, dia akan membentuk sebatian NaCl. Ini adalah sebatian NaCl. Sekejap saya tak perlu tahu ini. Ini tak perlu dah. Okay. So, inilah dia NaCl. Awak nampak tak? Dia membentuk sebatian NaCl dengan cara menderma dan menerima. Okay. Cuba korang tengok ni. Korang faham tak dah sekarang ni? Yang ni, atom natrium ni, atom natrium derma satu. Atom klorin terima satu. Dia membentuk NaCl. Macam itulah cara dia. Faham tak? Okay. So, itulah dia ikatannya. Sebab seorang yang ni derma, orang ni derma, orang ni derma. Orang ni terima. So, ikatan ion tu itu yang maksud dia. Ada seorang derma, ada seorang terima. Okay, setakat sekarang ni, ada tak korang nak tanya apa-apa? Okay, ada tak nak tanya apa-apa? Cikgu terus mengajar pembentukan ni, tak nak. Malah nak ajar satu-satu yang gini gitu. Okay, faham tak? Faham betul Cikgu, kan yang lukis sebatian tu kan, yang bawah dia tu kena ke tulis susunan elektron? Tak perlu. Maksudnya yang ni yang ni sebatian ni Ni. Okay, Kaisara Ya. Lepas tu Kaisara nak cikgu. buat bentuk macam mana? 2, 8, 1 nak sama-sama. Tak payah dah. Yang ni dah tak ada susunan elektron dah. Bila dia dah membentuk sebatian, dah tak perlu dah buat susunan elektron ni. Faham tak? Okay, dah tak perlu buat susunan elektron dia. Faham? Okay. Dia tak ada dah susunan elektron. Susunan elektron tu digunakan pada awal-awal macam mana dia nak membentuk. Okay. Alright. So, sekarang ni anak-anak, cikgu nak terangkan secara penerangan. Macam mana nak jawab dalam SPM, nak terangkan pembentukan natrium klorida. Cikgu nak terangkan macam mana pembentukan. Yang ni korang memang kena ambil tahu dan korang kena tahu. Okay. Yang ni kita nak buat explanation tentang pembentukan natrium klorida. Okay. Selalunya kalau esei dah tanya soalan ni, pembentukan natrium klorida ni, dia punya markah lebih kurang 5 ke 8 markah. Okay. Yang pertama, awak kena bagi tahu dia punya susunan elektron. Okay. Susunan elektron. Cikgu kena buat betul-betul lah. Maksudnya untuk soalan lain korang boleh buat. Okay. Yang pertama tentang susunan elektron. Okay. So, susunan elektron kita kena bagi tahu one by one. Apa maksudnya one by one, cikgu? So, awak nak cerita pasal natrium dulu. Nak cerita pasal klorin dulu. Okay? So, apa maksudnya? Kita yang pertama kena bagi tahu susunan elektron. Okay? So, apa maksudnya, cikgu? So, awak kena bagi tahu macam ni. Susunan elektron natrium Na ialah 281. Faham tak? Itu explanation pertama awak. Okay. Explanation yang kedua. Lepas tu yang ni akan saya punya benda ni akan digunakan untuk explanation lain jugalah kalau pembentukan yang lain. Yang kedua, awak kena terangkan
Okay, 281 susunan elektron satu. Atom akan derma atau terima. Berapa? Okay. So, yang nak explain, awak mesti yang benda cikgu buat ni kan. Okay, tak apa. Cara nak explain tu, cikgu bagi dia punya tips. Yang pertama, korang bagi tahu susunan. Yang kedua, korang akan cakap derma ke tak. Okay. So, sekarang ni, atom natrium akan derma ke akan terima? Okay, so of course atom natrium akan derma. Sebab dia ada satu, dia orang yang baik, dia bentuk positif, dia akan derma. So, atom Na. Okay, cikgu nak bagi tahu satu benda dalam SPM, awak bila nak explain, awak yang pertama kali awak kena bagi tahu nama dan juga simbol. Okay, nama penuh dan koma simbol. Lepas tu awak tak perlu dah ulang natrium. Awak boleh gunakan Na je sebab dah first time awak dah explain natrium to Na. So, tak perlu atom natrium. Atom Na pun dah cukup. So, atom natrium akan derma ke terima? Of course, dia akan atom natrium akan mendermakan berapa? Berapa elektron dia? Satu elektron untuk mencapai apa? Susunan elektron. Yang ni oktet ke duplet? Octet. Okay, faham tak? Alright, so inilah cara dia. Okay, yang ketiga, explanation apa? Macam mana? Yang ketiga, korang kena bagi tahu ion apa terbentuk. Susunan elektronnya macam mana? Okay. So, I will explain balik. Ion apa terbentuk? Okay. Ion natrium. Na plus terbentuk dengan susunan elektron 28. Titik. Dia titik ni bukannya untuk yang ni, dah titik ni sebab ayat. Faham Okey. Korang dah explain pasal natrium. Okay. Now, kan cikgu cakap explain satu kan? So, yang pertama korang explain pasal natrium dulu. Okay, yang ni explain pasal natrium dulu. Okay, sekarang ni, benda yang sama, korang explain pula pasal klorin tadi. Okay, so. Okay. Soalan yang sama juga tapi korang jawab, korang explain untuk klorin. Faham tak? Okay, buat kat sini. Okay, soalan yang sama tau. Benda yang sama. Korang kena jawab. Okay, susunan elektron klorin berapa? Okay, korang buat susunan. Salah. Okay, kejap lah. Susunan elektron klorin Cl ialah 287. Okey, jawab soalan nombor 2. Atom akan derma ke terima? Okey, atom klorin akan menerima. Berapa diterima? Menerima 1 elektron daripada siapa? Daripada atom Na. Okay. Jawab soalan nombor 3. Benda ni ulang sama balik. Okay. Ion apa terbentuk? So, ion klorida Cl akan
terbentuk dengan susunan elektron 288. Okay. So, next. Okay, ni persoalan pertama, persoalan kedua, persoalan ketiga. So, sekarang ni, persoalan pertama, kedua dan ketiga, untuk awak terangkan natrium macam mana, klorin macam mana. So, sekarang ni, persoalan yang keempat adalah macam mana ion, macam mana sebatian terbentuk. Okay. Untuk menjawab soalan ni, sebatian apa yang terbentuk? Okay. Sebatian natrium klorida terbentuk dan soalan seterusnya diikat oleh apa? Sebatian natrium klorida diikat oleh daya elektrostatik yang kuat. Okay, ini explanation dia. So, apa benda lah Cik Min carut ni? Saya ni tak faham dia. Okay. So, macam ni. Dalam kimia, dia akan ada soalan esei tanya. Contoh macam mana pembentukan natrium klorida? Korang kena explain macam mana dia terbentuk. So, bila korang nak explain macam mana natrium klorida terbentuk, korang kena terangkan pasal natrium macam mana. Dia buat apa? Klorin, dia buat apa? Lepas tu, dia dah bagi tahu dia buat apa. Dia ni membentuk apa? Apa nama dia? Lepas tu, dia terbentuk tu dengan daya apa? Apa yang menjadikan ikatan tu kuat? Apa yang menjadikan dia melekat? Daya elektrostatik. So, that's why nak explain pasal natrium dulu. Explain semua pasal natrium. So, apa yang kena explain? Yang pertama, kena bagi tahu susunan elektron natrium. Atom natrium dulu. Lepas tu, kena bagi tahu atom natrium tu derma ke terima. Dan berapa dia terima. Berapa dia derma. Kalau dia derma, berapa derma. Kalau terima, berapa terima. So, satulah bagi tahu. Lepas tu, bila dia derma, dia jadi diri dia apa? Dia bentuk apa? Itulah soalan yang ketiga. Ion terbentuk ialah ion natrium. Korang betul lah natrium macam mana. Okey, dengan susunan elektron baru dia 28. Itu adalah untuk natrium. Next, korang kena explain pasal ion klorida pula macam mana terbentuk. Caranya, daripada atom klorin, dia kena terima berapa banyak? 1. Yang pertama, kena bagi tahu susunan elektron klorin dulu. Yang kedua, sama jugalah soalan dia. Persoalan yang kena buat tu. Okey. So, yang kedua, korang kena bagi tahu bahawasanya dia menerima satu elektron balance untuk membentuk ion klorida dengan susunan elektron baru iaitu okey. So, cikgu tertinggal satu benda untuk ion klorida ni. Yang ni korang kena wajib tulis ni. Kita sama dengan macam ni. Menerima atom klorin akan menerima satu elektron daripada untuk mencapai susunan elektron octet. Ni pun octet juga kan? Faham tak? Sebab yang ni very important dalam SPM. Dia mesti tengok korang tulis tak susunan elektron octet dia tak. Okay. So lepas tu sebatian apa terbentuk? Sebatian ion natrium klorida terbentuk. Sebatian natrium klorida terbentuk tak? Letak ion pun boleh, tak nak letak pun boleh, sama je. So dia ikat oleh apa? Sebatian natrium klorida diikat oleh daya elektrostatik yang kuat. So benda ni baru yang awak pernah dengar kan, daya elektrostatik. Ingat tau, dalam sebatian ion, kita tengah belajar ikatan ion kan, dia adalah ikatan ataupun diikat oleh daya elektrostatik. That's why dia sangat kuat. Dia bukannya mudah untuk direnggangkan. So awak faham tak explanation dia? So bila nak jawab dalam esei macam mana cikgu? Nak jawab dalam esei. Cara nak jawab dalam esei, nak jawab yang secaranya, awak kena tulis daripada awal sampai akhir. Yang ni cikgu ajar awak macam mana nak jawab, apa isi yang nak masukkan kat dalam tu. Yang nanti kalau kat dalam esei yang betul tu awak kena buat satu-satulah. Jadi ingat dalam SPM, dalam kimia, buat poin-poin je. Poin pertama. Atom. Susunan elektron ni berapa. Lepas tu
point kedua. Ni jajaran berapa? Dia bentuk apa? Ni. Korang buat je dalam bentuk point. Korang maksudnya korang nak keluarkan apa kat dalam point-point SPM tu. Yang korang kena salin balik yang ni ha. 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 Itu yang korang kena salin. Sorry, satu lagi juga tertinggal NaCl, bagi tahu dia punya formula. Nanti klorat NaCl terbentuk. Macam tu lah, dapatlah makan penuh. Faham tak? Ini cara explanation. Yang tadi tu lukisan macam mana benda tu terbentuk. Yang ni explanation, macam mana nak explain kalau dalam SP. Okay. Ada pertanyaan tak setakat ni? Ke apa benda je lah kau mencarut dulu. Apa macam mana? Ada nak tanya tak? Okay. Setakat ni faham tak? Memanglah kalau nak faham terus tak lah kan. Korang kena tengok balik lah benda ni. Tapi faham tak for now lah? Faham. Ya, betul ke? Dia kan, kalau korang tak ingat dah macam bab yang sebelum tu macam mana susunan elektron octet duplet tu macam masalah lah. Cikgu dah ajar kan. Okey tak? Boleh Cikgu rasa boleh je. Nanti kalau korang tengok balik semula satu-satu apa benda cikgu masukkan, korang boleh faham. Okey tak? Setakat ni, is there any question? No. Is there any question? Yang macam apa benda tu yang cikgu masukkan ni? Nak tanya apa-apa tanya je. Ingat kalau dalam ikatan ion, nak membentukkan ikatan ion tu, dia mesti jadi ion dulu. Daripada atom biasa, dia kena jadi ion dulu. Daripada jadi ion, baru dia boleh bergabung membentuk sebatian yang baru. Macam tu. Okay. Okay tak? Hari ni, sampai ni je cikgu nak terang. Boleh? Hello? Boleh. Ya. Betul lah? Boleh. Boleh lah? Okay. Kalau boleh, cikgu nak bagi homework. Nanti next class kita akan bincang ni. Okay. Cikgu nak korang buat explanation tentang pembentukan magnesium oksida. Okay. Changzi, Vinita. Vinita, macam mana formula magnesium oksida? MgO. Yes, very good. MgO. Boleh? Korang tolong buat explanation tentang MgO saja. Itu je base sekolah korang. Boleh? Macam mana nak buat cikgu? Korang guna balik point-point cikgu tu. Cikgu yang cikgu guna explanation. Okay? Itu saja kerja sekolah korang buat masa ini. Okay tak? Cikgu rasa cikgu akan end our class by now lah. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Ini saja. You sure there's no question? Tak ada. Tak ada Okay. So tak apa. Nanti macam biasalah cikgu akan upload balik dekat YouTube kalau korang nak study balik. Okay. So itu saja daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak anak-anak. Nanti tengok balik kat YouTube tu. Nanti kalau cikgu dah edit semua, cikgu akan bagi tahu korang balik. Okay Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Take care of yourself. Nanti cikgu bagi tahu next class ada benda cikgu nak tanya satu benda. Kalau macam let's say lah, cikgu buat kelas tu dalam pukul 2.30 petang ke, korang boleh ke? 2.30 petang tu tak boleh dah? Mesti kena waktu sekolah je. Halo? Boleh. Boleh. Boleh juga tak apalah. Boleh. Tanya semua sekiranya boleh lah Okay, itu saja Okay, thank you, bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Thank you teacher.